Mari kita bersatu di dalam doa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang di surga, saat ini kami hendak mendengar suara-Mu. 我们在天上的父，这时候我们要听你的话语。 Kami memohon Allah Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami, 恳求你的圣灵打开我们的心门， menolong kami untuk menerima, memahami, dan melakukan firman-Mu. 主啊，帮助我们能够接受你的话语，也能够遵行你的话语。 Kiranya Engkau sendiri boleh berbicara kepada setiap kami sesuai dengan konteks dan pergumulan kami masing-masing. 主啊，求主你按照我们每个人的需要，我们的挣扎，对我们每个人说话。 Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 谢谢主，我们祷告，奉主耶稣的名祈求的，阿门。 Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们平安。 Bersyukur pagi ini kita sama-sama mendapat kesempatan untuk sekali lagi merenungkan lebih jauh firman Tuhan. 我们感谢主，今天早上是给我们机会再次的默想神的话语。 Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu True Worshipper, 今天早上我们所要思想的主题是真正的崇拜者， penyembah yang sejati. 就是真正的崇拜者。 Mari saya ajak kita membuka bagian firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 19 sampai 24. 我们来看一段的经文，是在约翰福音第4章19到24节。 Yohanes 4 ayat 19 sampai 24. 约翰福音4章19至24节。 Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita memperhatikan bersama-sama. Saya akan membacakannya pertama dalam bahasa Indonesia, kemudian akan diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. 我们用印尼文的宣读。 Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." 妇人说：“先生，我看出你是先知。我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”耶稣说：“妇人，你当信我，时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道。因为救恩是从犹太人出来的，时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。” Ya, sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. 我们读经道旨。 Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di suatu hari Minggu yang cerah, 一个阳光明媚的星期天， sehabis kebaktian hari Minggu, ada 2 orang bapak-bapak sedang dalam mobil. 然后呢，在主日崇拜后呢，有2位弟兄呢在汽车里面 Mereka sedang dalam perjalanan mau sarapan bareng di Kopitiam. 啊，他们呢是想到咖啡店去吃早餐 Nah, sebut saja nama bapak-bapak itu Pak Adam dan Pak Budi. 啊，我们称他们的名字 Adam 跟 Budi Kesamaan nama tidak disengaja. 啊，这个是如果呢你的名字刚好是这样的话，我们不是故意的。 Nah, di perjalanan tiba-tiba Pak Budi ini bertanya kepada Pak Adam. 在路途当中呢，这位布迪就问这个 Adam， Pak Adam, tadi pas kebaktian Bapak itu beneran beribadah nggak sih? 他说呢，刚才在崇拜的时候，你是否是真正的在敬拜吗？ Hah? Ya iyalah. Tadi kalau enggak saya ngapain? Kenapa Bapak bertanya seperti itu? 那当然啦，如果不是这样的话，那么刚才是在做什么呢？ Habis saya lihat Pak Adam ini kalau beribadah kayak patung. 他说呢，因为看见你在崇拜的时候，你好像这个雕像一样。
Mukanya datar, disuruh tepuk tangan juga diem aja. 你的这个好像很死板，叫你拍手呢，你还是静静的。 Padahal kan lagu-lagunya menyentuh, suara liturgisnya juga bagus sekali. 那么呢，他诗歌其实是很好听，而且呢，这个主里呢的诗歌也是这个声音也很好。 Memangnya Bapak lagi ada masalah ya? 是否你还正在面对问题吗？ Pak Adam bingung, dia pun terdiam dan berpikir, salah saya di mana? 然后呢，这阿当呢就觉得很困惑，我到底错在哪里呢？ Dia pun menjawab seperti ini. 他就是这样的回答。 Loh, bukan gitu Pak Budi, kan saya tetap bernyanyi ya intinya. 他说不是这样的，我不是在唱歌吗？ Dan menurut saya ibadah itu seharusnya berdasarkan kebenaran. 他说呢，我们的敬拜主要基于真理， Harus objektif, gak pakai perasaan aja. 必须要客观，不要只用感觉。 Dan yang penting itu ya saya pas khotbah beneran serius dengerin, gak main HP tuh. 他说呢，是在讲道的时候，我是真正的在听的，而且我也没有看手机。 Tapi Pak kok saya kurang setuju ya. 他说呢，但是我不同意。 Menurut saya nih Pak, harusnya kan ibadah itu dilakukan pakai hati, kata Pak Budi. 然后目的说呢，当我们在敬拜的时候，我们不是应该用我们的心灵来敬拜吗？ Firman Tuhan juga bilang kan, pujilah Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. 神的话也不是说呢，我们要用个欢喜的心来赞美敬拜我们的神。 Bukannya paling penting kita itu harus menyembah dengan segenap hati. 不是我们在敬拜的时候要全心全意的敬拜吗？ Ya, memang betul sih, paling penting itu hati. 当然，你说的是对的，最重要的还是心灵。 Tapi kalau berlebihan kan aneh juga ya, Pak Budi. 但是如果是过分的话，那么就会变得有点怪异了。 Jujur saja ya Pak, saya itu kadang-kadang bertanya-tanya juga kalau lihat Pak Budi nih sedang ibadah. 有时候呢，我会心里自问呢，当我看见呢你在敬拜的时候的态度， Nyanyi kok tutup mata, 你唱歌的时候你是闭着眼睛的， angkat-angkat tangan ngalangin orang. 或者是呢，举起你的双手。 Tadi loh liturgis tuh udah kasih kode berdiri, Bapak gak lihat kan duduk aja. 不是呢，刚才主理已经给我们指示呢，叫你呢坐呢，但是呢你没有看到，你还是站着的。 Kita kan ibadah rame-rame Pak Budi, bukan sendiri-sendiri. 我们不是跟弟兄姐妹一起来参与敬拜吗？ Muka Pak Budi pun memerah Bapak Ibu. 所以呢，这个布利的脸就开始红了。 Sambil menahan kesal dia berkata, loh saya beneran menyembah Tuhan loh, saya kan benar-benar menghayati. 他按住不发脾气，他说：“我是真正的在敬拜的， Bapak jangan asal bicara saja dong. 你不要乱讲的。” Pak Adam jadi kesal, lah tadi siapa yang duluan bilang saya menyembah Tuhan kayak patung. 然后呢，这个阿当呢就开始有点呢不快乐了。他说：“是谁呢开始呢问这个问题的？不是你刚才说我在敬拜的时候好像这个很死板吗？” Suasana di mobil menjadi canggung. 结果呢，在汽车里的气氛呢就变得很尴尬了。 Baik Pak Adam maupun Pak Budi berpikir merekalah yang sudah menyembah Tuhan dengan benar. 所以两个人呢都想了，他们各自的敬拜都是最正确的敬拜的。 Akhirnya karena konflik mereka pun tidak jadi sarapan bareng di Kopitiam. 因为他们之间的这个讨论这个问题一致，他们没有一起去用餐了。 Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， mungkin kita pernah mendengarkan percakapan atau perdebatan yang seperti ini. 有可能我们曾经听见这样的这个对话，或者是这样的这个讨论这样的问题。 Isu tentang bagaimana ibadah atau cara menyembah Tuhan yang benar seringkali menjadi topik hangat di gereja. 很多时候呢，如何以真正的敬拜呢，成为教会的热门话题。 Ada yang berpendapat ibadah itu yang penting khotbahnya itu bagus. 有的人认为呢，在崇拜当中最重要的是讲道讲得很好的。 Yang penting khotbahnya mendalam, doktrinnya kuat dan jelas. 就是呢，最重要的就是讲道呢，还有这个很深奥的这个道理，而且很有教义， Ibadahnya harus teratur. 而且呢，这崇拜的次序呢很好的。 Namun sebaliknya ada juga kalangan jemaat yang berpendapat 但是有的会有呢，却有这样的看法， bahwa penyembahan itu seharusnya lebih ekspresif dan hidup.
他说呢，在我们的敬拜当中呢，我们应该更有发出我们的这个情感，有这个表现。 Musiknya harus menyentuh hati. 他说呢，他的音乐呢是要感动我们的心。 Bernyanyi itu angkat tangan bahkan bisa sampai melompat-lompat. 他说呢，当我们唱歌的时候呢，我们要举起我们的双手，甚至我们可以要跳来跳去的。 Kalau sampai menangis berarti ibadahnya sungguh-sungguh. 若是呢，当你会流眼泪的话呢，那么就是表示你是在真正的崇拜了。 Nah, sedihnya di beberapa gereja perbedaan pendapat seperti ini sampai membuat terjadi konflik. 最令人伤痛就是呢，很多的教会为了这样的问题，你就发生了这个冲突。 Nah, kalau saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, kira-kira bagaimana sih cara menyembah Tuhan yang benar itu? 然后我就问弟兄姐妹们，要用什么的方法才是成为一个真正的崇拜者呢？ Jika kita melihat kepada cara kita selama ini menyembah Tuhan, 如果我们看这一项以来我们所敬拜的这个程序， yang mana yang mungkin Bapak Ibu lebih setuju? Mungkin seperti Pak Adam atau seperti Pak Budi? 那么那个方面你更同意的呢，就是好像这个布利和所说的，还是这个巴阿当所说的， Atau mungkin bukan kedua-keduanya? 或者呢不是这两者？ Apakah selama ini kita sudah benar-benar menjadi penyembah-penyembah Allah yang sejati? 是否呢这一项以来我们是成为真正的崇拜者了？ Nah, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. 然后我们一起来思考神的话语。 Bapak Ibu, Yohanes 4 ayat 19 sampai 24 ini merupakan bagian dari percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. 弟兄姐妹们，约翰福音第4章第19到24节是主耶稣和撒玛利亚人的对话。 Waktu itu Yesus sedang mau ke daerah Galilea, 当时呢，主耶稣是要到加利利去， tapi dia kemudian sengaja memutuskan melewati daerah Samaria. 但是呢，他故意呢进入这个撒玛利亚城。 Ini sesuatu yang tidak biasa karena orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. 这是不平常的事情，因为这个犹太人呢不喜欢撒玛利亚人。 Mereka menganggap orang Samaria ini sudah tercemar oleh berbagai budaya dan agama yang kafir. 因为他们认为呢，这个撒玛利亚人已经被外邦人的这个宗教以及风俗习惯的这些文化呢所玷污了。 Tetapi Yesus tidak hanya sengaja memilih jalur ini, 但是主耶稣不单是走这条的道路， dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang hidupnya tidak benar, 他还遇见呢在生活不正当的这个撒玛利亚人， bahkan meminta minum dan kemudian bercakap-cakap dengannya. 甚至向这个妇人讨水喝，而且跟他聊天。 Nah, singkat cerita percakapan ini berlangsung semakin mendalam. 然后长话短说呢，他们的谈话呢就越来越深奥了。 Kemudian tiba-tiba wanita ini membahas topik penyembahan. 忽然之间呢，这个妇人就谈到关于敬拜。 Kemungkinan dia sudah melihat Yesus ini sebagai nabi karena Yesus tahu kisah hidupnya. 有可能呢，他已经看出来主耶稣是先知，因为主耶稣知道他的这个过往的事情， Karena itu dia mengangkat topik yang selama ini menjadi perdebatan. 所以他就提出了这一项以来他们所争论的问题。 Waktu itu orang Yahudi menyembah di Bait Allah di Yerusalem. 当时的犹太人呢是在耶路撒冷的圣殿敬拜的， Sedangkan orang Samaria menyembah Tuhan di Gunung Gerizim. 而撒玛利亚人是在基利新山上敬拜。 Nah, namun respon Yesus terhadap pernyataan sang wanita ini membukakan sebuah hal baru tentang penyembahan. 但是耶稣对女人的话的回应呢，开启了新事物。 Dia mengatakan bahwa orang-orang akan menyembah Bapa bukan di Gunung Gerizim, tapi juga bukan di Yerusalem. 主耶稣说呢，我们人的敬拜不是在基利新山上，也不是在耶路撒冷。 Walaupun keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi karena orang Yahudi itu dipilih oleh Allah sendiri. 虽然呢，这个救恩是来自犹太民族，因为上帝拣选了他们。 Tetapi saatnya sudah tiba bahwa penyembahan bahkan tidak akan dilakukan di Bait Allah. 但是时候将到呢，这个敬拜呢，不是在这个圣殿而已。 Lalu terus di mana menyembah? 那么要在什么地方敬拜呢？ Nah, Yesus berkata seperti ini. 主耶稣是这么的说： Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 那真正拜父的要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。
Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat beberapa kebenaran yang Yesus nyatakan tentang ibadah di sini. 所以弟兄姐妹们，我们从这里看到呢，主耶稣讲述了关于如何敬拜的真理。 Pertama, penyembahan kepada Allah 就是第一，我们敬拜上帝。 sejatinya itu bukan berbicara mengenai tempat fisik maupun tradisi. 所以呢，真正的崇拜者呢，并不是关于我们呢，这个传统呢，或者是关于我们要在什么地方敬拜。 Di masa kini itu berarti penyembahan bukan sekedar kita saat ini datang ke gereja duduk. 意思是说呢，现今的敬拜呢，不只是来到教堂里面坐坐而已。 Bukan juga soal kita ke gereja yang mana. 问题不在我们去什么的教会崇 Kita 拜 akan， merenungkan hal ini lebih jauh nanti. 我们会更长远的来思考这个问题。 Kebenaran yang kedua adalah Allah sesungguhnya mencari penyembah sesuai dengan yang Ia kehendaki. 第二个真理就是上帝会根据他的意愿寻找崇拜者。 Kita tidak bisa menyembah Allah semaunya kita. 我们不可以随心所欲的来敬拜上帝。 Kita tidak bisa menyembah Allah sesuai dengan cara yang kita mau. 我们不能够按照我们的心意呢，我们的想法来敬拜上帝。 Mengapa? Karena Allah yang menginisiasi terjadinya ibadah. 为什么呢？因为是敬拜是上帝的主动， Allah yang mengundang kita pertama-tama untuk beribadah. 是上帝首先邀请我们来敬拜他。 Nah, oleh karena itu Allah itu punya kriteria penyembah yang sebenarnya Dia inginkan. 所以呢，上帝有他想要的敬拜者的标准， Hal ini membawa kita kepada kebenaran yang ketiga, 这将带领我们进入第三个真理， yaitu Allah Bapa menghendaki penyembah-penyembah benar atau sejati. 就是上帝想要的敬拜，就是真正的敬拜者， True worshippers yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. 就是呢，我们要用心灵诚实来敬拜上帝。 Nah, mari kita melihat lebih jauh tentang apa sih menyembah roh dan dalam roh dan kebenaran ini. 那么我们在探讨呢，是什么呢？是叫做用心灵诚实来敬拜上帝。 Bapak Ibu dan Saudara, pertama mengapa Yesus berkata bahwa penyembah yang benar harus menyembah dalam roh? 所以呢，为什么主耶稣是说呢，真正的崇拜呢，就是用心灵来敬拜神？ Kita bisa melihat di dalam ayat 24 jawabannya adalah karena Allah itu roh. 我们可以从24节看到他的答案，因为我们的上帝是个灵。 Allah kita tidak terlihat Bapak Ibu, 弟兄姐妹们，我们的肉眼看不见上帝的， tetapi bukan berarti Dia tidak nyata. 但是呢，并不是代表上帝是不存在的。 Seperti angin yang walaupun tidak kelihatan tapi kita bisa rasakan sejuknya. 虽然我们看不见风，但是我们能够感受到有风的存在。 Nah, Allah tidak terlihat tapi Dia ada bersama-sama dengan kita saat ini di dalam ibadah. 就是虽然我们看不见上帝，但是现今呢，上帝就与我们同在。当我们在敬拜他的时候， Maka karena Allah itu roh, kita pun harus menyembah Dia di dalam roh. 所以呢，上帝是灵，所以我们必须要用心灵来敬拜他。 Tapi roh seperti apa yang dimaksud Bapak Ibu? 弟兄姐妹们，但是他所说的灵是什么的灵呢？ Bukan sekedar perasaan atau emosi. 并不是我们的情感呢，还是我们的情绪。 Nah, kita bisa melihat di dalam pasal sebelumnya bahwa roh ini ada kaitannya dengan kelahiran baru. 所以我们可以在上一章看到这与重生有关系的。 Yohanes 3 ayat 6 berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. 约翰福音3章6节说：“从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。” Ada perbedaan antara daging dengan roh. 所以呢，肉身呢跟灵是有所不同的。 Maka ketika Yesus mengatakan bahwa penyembah-penyembah yang benar harus menyembah di dalam roh, 所以主耶稣说呢，真正的敬拜呢，就是要用心灵来敬拜神。 Dia sedang menegaskan bahwa para penyembah yang sejati adalah mereka yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. 所以主耶稣强调呢，真正的敬拜是那些被圣灵重生的人。 Ini bukan soal tempat ibadahnya di mana. 所以问题不是在你在什么地方来敬拜。 Hanya orang-orang yang sudah mengenal dan percaya kepada Kristus dapat mempersembahkan ibadah yang berkenan di mata Tuhan. 只有那些已经认识神并相信基督的人，才能够献上上帝所喜悦的敬拜。 Nah, perkataan Yesus ini, Bapak Ibu, mengajarkan kita bahwa penyembahan yang sejati bukan berbicara tentang hal-hal fisik. 所以主耶稣这些话教导我们，真正的敬拜不是谈论关于物质的事物。 Ekspresi yang kelihatan di luar penting, tapi bukan yang terpenting. 从外面看到的这个行为呢，表现是重要的，但是并不是最重要的。
Penyembahan sejati juga bukan berbicara tentang hal-hal yang bersifat daging. 所以呢，真正的崇拜呢，并不是属于关于这个肉体的外在的。 Bapak Ibu, kita disebut penyembah yang benar bukan karena kita sudah duduk datang di gereja. 弟兄姐妹们所说的真正的崇拜呢，并不是说现在我们正坐在教堂里面了。 Penyembahan kita benar bukan karena kita berasal dari tradisi atau denominasi tertentu. 我们真正的崇拜呢，并不是因为来自某些的传统， Bukan juga karena kita sudah menggunakan liturgi yang paling benar. 并不是呢我们已经用了很好的这个主理的人。 Menyembah di dalam roh juga bukan sekedar dari luar kelihatannya begitu sungguh-sungguh memuji Tuhan. 所以呢，我们用心灵崇拜呢，并不是从我们的外面表现出呢，我们是很虔诚的来敬拜上帝。 Sebaliknya, penyembahan yang benar sesungguhnya berakar pada hal-hal yang tidak kelihatan, yang rohani atau spiritual. 其实呢，这真正的崇拜呢，真正的敬拜呢，是必须来自心灵的。我们是有属灵的有上帝的这个灵在我们里面。 Penyembahan kepada Tuhan seharusnya lahir dari hati yang sudah dicelikkan oleh Roh Kudus. 就是呢，我们真正的敬拜呢，就是我们的心灵呢，是被圣灵所敞开的。 Ketika kita sudah lahir baru, barulah kita bisa melihat Tuhan sebagaimana dirinya apa adanya. 因为我们重生过后呢，我们才能够真正的看见我们的上帝是怎样的一位上帝。 Kita baru bisa sungguh-sungguh mengenal Yesus, betapa mulia, indah, dan agungnya Dia. 我们能够看到呢，我们的主耶稣是何等的荣耀，何等的美善。 Pengenalan yang seperti itu akan membuat kita menyembah Tuhan bukan karena kewajiban. 所以这样的敬拜呢，这样的这个想法呢，使我们的敬拜呢，不是说呢，我们想要尽我们的义务， Melainkan karena kita sungguh-sungguh rindu menyembah Allah dengan penuh syukur, hormat, dan kekaguman. 乃是因为我们真正的渴望以感恩、尊重和敬畏的心来敬拜上帝。 Bahkan bagi setiap kita yang sudah lahir baru, penyembahan itu tidak hanya di gereja. 所以呢，对一个重生得救的人，真正的敬拜呢，不单只是在这个教堂而已， Melainkan dalam kehidupan sehari-hari kita pun rindu untuk terus terhubung dengan Tuhan. 就是在我们每天的生活当中，我们的渴望与主有沟通， Setiap hari kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. 就是我们每一天呢，渴望与主有这个祷告。 Seperti ranting pohon yang terus menempel pada batangnya. 就如同这个枝子呢，必须连接在这个树木上。 Di dalam keseharian kita menyembah Dia, kita mau melakukan kehendak-Nya. 就是在每一天的生活当中，我们敬拜他，我们也要遵行他的旨意。 Nah Bapak Ibu, mari coba kita pikirkan sebentar. 弟兄姐妹们，我们再来思考一下， Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh menyembah di dalam roh? 这一向以来是否我们以真正的心来敬拜我们的上帝？ Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa Allah yang adalah roh itu juga hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah? 弟兄姐妹们，你是否知道呢？我们的上帝是灵，当我们在敬拜的时候，上帝的灵就与我们同在。 Mungkin di dalam pergumulan kita, berbagai kondisi kita tidak selalu bisa merasakan kehadirannya. 有可能呢，我们会面对问题，或者是我们遇到某种的情况，以至于我们无法感受到上帝与我们同在。 Tapi percayakah kita bahwa Allah saat ini bersama-sama dengan kita? 但是你要相信呢，现在上帝正与我们同在。 Apakah kita berfokus kepadanya atau kita berfokus pada hal-hal yang bisa ditangkap oleh panca indera kita? 或者呢，我们的心是专注于上帝呢，或者是我们只是关注于五官感知的事物。 Wah, baju liturgisnya bagus nih, beli di mana? 今天的主理呢，他的衣服很漂亮，他是在哪里买的呢？ Kok bunga mimbannya hari ini kurang seger ya? 好像今天呢，这个讲台的这个鲜花不够鲜艳 Ih, aransemen musiknya bagus nih. 啊，今天的这个音乐很好。 Aduh, kerat contoh miring, saya mau pengen perbaikin. 他说呢，这个传道啊，你的领带弯了，我真的很想跟你改正一下。 Nah, Bapak Ibu, apakah kita di dalam ibadah bisa berfokus kepada Allah sekalipun Dia tidak terlihat? 弟兄姐妹们，是否在敬拜当中呢，我们能够感受到上帝的同在？虽然我们的眼睛看不见上帝， Kemudian apakah saat kita beribadah bersama-sama, roh kita itu juga sungguh-sungguh rindu menyembah Allah? 当我们跟弟兄姐妹一起敬拜的时候，是否我们的灵也一起？是否我们也是用心灵来敬拜我们的上帝？ Apakah kita rindu menyembahnya karena siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan bagi kita? 或者是呢，我们想敬拜他，我们渴望他，因为他为我们所做的各样的事情。 Atau jangan-jangan hanya bibir dan tangan kita yang bergerak?
不要只是我们的嘴唇、我们的手在动而已。 tapi roh kita tidak hidup. 但是我们的灵我们没有把我们的灵活出来， Tidak digerakkan oleh roh Allah untuk menyembah Dia. 没有被圣灵的激励呢来敬拜我们的神。 Kemudian baik di dalam maupun di luar gereja, 无论在教堂内外， apakah kita juga sudah rindu mempersembahkan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? 我们是否也渴望将自己的献上？我们是否也渴望将自己身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的？ Paulus berkata penyembahan yang sejati itu adalah seluruh hidup kita. 使徒保罗说呢，真正的敬拜是我们整个的生命， Setiap pemikiran, perasaan, tindakan kita. 就是我们的言语、行为以及我们的心。 Bapak Ibu, kiranya perkataan Yesus ini membangkitkan kita untuk menyembah Allah dengan penuh gairah. 所以今天神的话语在这提醒我们，我们要以热情的来敬拜上帝。 Dimanapun kita berada, kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. 无论我们身在何处呢，我们都要以全心全意的来敬拜我们的神。 Karena Allah sesungguhnya telah menjadikan setiap kita anak-anaknya di dalam Kristus dengan kuasa Roh Kudus. 因为呢，上帝是借着他的儿子耶稣基督，使我们成为他的儿女。 Nah Bapak Ibu, Yesus tidak hanya berhenti sampai menyembah dalam roh. 弟兄姐妹们，耶稣不仅停止了用心灵敬拜的， Dia juga berkata bahwa penyembah-penyembah benar harus menyembah dalam kebenaran. 而且主还说呢，真正的敬拜必须用心，必须用诚实敬拜他。 Apa maksudnya menyembah di dalam kebenaran Bapak Ibu? 弟兄姐妹们说要用诚实来敬拜他，这句话是什么意思呢？ Ini berarti kita perlu menyembah Tuhan berdasarkan pengetahuan, pengenalan yang benar akan Allah. 这意味着呢，我们呢需要对上帝是谁的真实认识来敬拜。 Kita perlu tahu dan kenal Tuhan sesuai dengan firman-Nya. 我们必须要以合乎圣经的真理呢来认识，并且来认识我们的上帝。 Kalau kita tidak mengenal atau salah mengenal Tuhan, 如果我们不认识上帝，或者是我们在认识上帝的事情上误解了， tentu penyembahan kita menjadi tidak benar juga. 当然我们的敬拜不会成为一个真正的敬拜了。 Misalnya, kita mengenal Tuhan hanya sebatas sebagai Tuhan pemberi berkat. 或者呢，我们认识我们的上帝呢，只是基于呢，上帝只是师傅的这个源头。 Maka akhirnya fokus kita hanyalah ketika datang beribadah, hanya fokus untuk minta berkat Tuhan. 所以呢，当我们来敬拜的时候，我们的焦点呢，只是以呢，我们这个恳求上帝祝福。 Kita berdoa memuji Tuhan tujuannya untuk menerima sesuatu. 所以我们祷告呢，求上帝呢，是为了要得着某件的东西。 Nah, tentu ini penyembahan yang tidak Tuhan inginkan, bukan? 当然，这不是上帝所要的敬拜。 Sepatutnya kita menyembah Tuhan karena Dia memang adalah Allah yang layak disembah. 我们应该呢，我们在敬拜上帝的时候呢，是因为我们的上帝是配得我们敬拜的。 Firman Tuhan mengatakan Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi dan menyelamatkan kita. 神的话语说是神主先爱我们， Karena itu kita sepatutnya rindu untuk memujinya. 所以我们应该有这个渴望呢，就是要赞美主。 Nah, lebih jauh lagi, menyembah di dalam kebenaran juga berarti penyembahan kita sepatutnya berdasar kepada firman Allah yang telah berinkarnasi, yaitu Yesus Kristus sendiri. 所以呢，真正的崇拜呢，就是我们要真正的认识呢，这个道成肉身的主耶稣基督。 Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, 在约翰福音第14章第6节，主耶稣说： Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能够到父那里去。 Maka Bapak Ibu, hanya ketika kita mengenal Yesus, memiliki relasi pribadi dengannya, 弟兄姐妹们，唯有我们认识主耶稣，与主耶稣有这个交通， hanya ketika kita mengasihi dan menghormati Dia sebagaimana dirinya, 就是我们在这个认识主的事情上，我们尊敬他， barulah kita bisa mengasihi dan menyembah Allah dengan benar. 然后我们才能够呢，以真正的这个心灵诚实来敬拜主。 Nah Bapak Ibu, menyembah dalam roh dan kebenaran, dua aspek ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan. 弟兄姐妹们，用心灵诚实来敬拜呢，本来呢，这是两个无法分开的话题。 Maka jika disimpulkan, 所以做一个总结论， seorang penyembah yang sejati yang menyembah dalam roh dan kebenaran adalah
所以呢，一个真正崇拜的人，而且用心灵敬拜的人， seseorang yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, 是被圣灵重生的人， sehingga dia sungguh-sungguh rindu untuk menyembah Allah baik dalam ibadah komunal maupun di dalam kehidupannya sehari-hari. 所以他真的很想在主日崇拜和日常生活中崇拜上帝。 Berdasarkan pengenalan yang benar akan Allah yang telah dinyatakan di dalam Kristus maupun Alkitab. 基于呢，在基督里所启示对上帝的真实的认识， Ada beberapa kata kunci di sini. 在这里呢，有几节是很关键的这个境界。 Sudah lahir baru sehingga punya kerinduan yang sejati untuk menyembah Tuhan berdasarkan pengenalan yang benar. 因为呢，他已经重生了，以致他能够lupa terlalu panjang。 Ya, penyembah yang sejati ada kata-kata kuncinya yaitu lahir baru oleh Roh Kudus. 就是呢，真正的崇拜呢，就是我们必须要被圣灵呢，使我们得着了重生， Sehingga punya kerinduan yang benar untuk memuji dan menyembah Tuhan. 以致我们能够有一个呢渴慕的心，以至于我们能够产生真正的崇拜， Berdasarkan pengenalan yang benar. 因为我们已经真正的认识我们的上帝。 Penyembah yang sejati menyembah Bapa dengan segenap hati dan akal budinya. 所以真正的敬拜者呢，是全心全意的敬拜上帝。 Bapak Ibu, apakah selama ini kita telah menjadi penyembah-penyembah yang sejati? 弟兄姐妹们，是否这一向以来，我们是成为真正的崇拜者吗？ Apakah kita telah menyembah dalam roh dan kebenaran? 我们是否以心灵诚实来敬拜我们的上帝吗？ Apakah kita sungguh-sungguh bisa merasakan dan menikmati kehadiran Allah di dalam ibadah kita? 是否在我们参加敬拜的时候，我们感受到上帝的同在，以致我们享受这个敬拜？ Apakah kita sungguh-sungguh punya kerinduan untuk memujinya? 是否呢，我们真正有一个渴望的心，就是要赞美我们的上帝？ Apakah pengenalan kita akan Tuhan sudah dibangun berdasarkan firman Tuhan? 是否呢，我们在对上帝的认识上是基于圣经的话语？ Sebagai anak-anak Tuhan, 身为神的儿女， sebagai murid-murid Kristus, 神与基督的门徒， bagaimana kita bisa menjadi penyembah yang sejati, Bapak Ibu? 弟兄姐妹们，我们要如何成为一个真正崇拜的？ Bapak Ibu, dari perkataan Yesus ini kita bisa melihat menyembah dalam roh dan kebenaran sesungguhnya dimulai dari relasi pribadi kita dengan Yesus. 所以呢，我们从主耶稣所说的，就是呢，我们要心灵诚实来敬拜他。首先是我们与基督呢有这个交通。 Sebelum kita berbicara panjang lebar mengenai ibadah di gereja, 当我们还未长篇的大论的谈说呢，在教会的敬拜的时候， kita sendiri perlu menjadi penyembah yang sejati di dalam hati kita, di dalam kehidupan sehari-hari. 就是在每天的日常生活当中，我们的心灵当中，我们必须要成为一个真正的崇拜者。 Setiap hari kita juga perlu hidup oleh roh, bukan mengikuti keinginan daging. 所以呢，我们必须要靠每一天，我们必须要靠圣灵来行事。 Kita perlu membangun pengenalan yang benar akan siapa Tuhan. 所以我们必须要对主的认识上有一个正确的认识， Lewat membaca firman Tuhan, membaca buku, berdoa. 就是透过这个阅读神的话语、阅读属灵的书籍，或者是借着祷告。 Dan kita pun perlu belajar menyerahkan diri kita seutuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. 所以我们必须要把自己完全的献上，求圣灵来带领我们， Untuk apa? Untuk menyembah Dia melalui seluruh hidup kita. 就是好让我们能够全心全意的将整个生命献上来敬拜神。 Kita perlu menyerahkan diri kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. 我们必须把自己献上来，遵行他的旨意。 Mulai saat kita bangun tidur, 就是当我们从清晨起来的时候， belajar, bekerja di tengah keluarga, 就是我们在学习或者在家庭当中， dan bahkan sampai kita kembali beristirahat. 或者直到我们回到安息。 Seluruh pemikiran, perasaan, dan tindakan kita sepatutnya merupakan sebuah persembahan bagi Tuhan. 就是说呢，我们一整天的行动，我们的心思意念，都是在敬拜我们的上帝。 Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan halnya ibadah di gereja? 弟兄姐妹们，我们现在谈到如何在教会里面的敬拜。 Bagaimana kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang sejati saat kita beribadah bersama-sama seperti ini? 就是当我们在教会当中跟弟兄姐妹一起参加崇拜的时候，我们要如何成为一个真正的崇拜者？ Secara esensinya sama, kita perlu mengandalkan Tuhan. 它的本质是一样的，就是我们必须要依靠上帝。 Kita butuh pertolongannya karena ibadah yang sejati hanya bisa kita berikan kepada Tuhan dengan pertolongannya.
我们需要依靠上帝，因为真正的崇拜需要圣灵的帮助，需要主的帮助。 Secara praktis saya pikir hal ini dimulai ketika kita datang duduk di tempat ini dan juga mengambil waktu teduh. 所以我觉得这就是呢，当我们来到这个教会当中的时候，一来到教堂，我们就坐下来安静我们的心。 Di momen tersebut kita perlu sungguh-sungguh memohon supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati kita maupun saudara-saudara seiman kita. 就是在这个安静的时刻，我们求神灵安静我们的心，也求神也帮助我们，也帮助每一位弟兄姐妹们。 Kita perlu memohon kepekaan supaya bisa merasakan kehadiran Tuhan. 我们需要求神赐给我们一个敏感度，使我们能够感受到上帝的同在。 Terkadang mungkin ketika kita datang kita belum siap hatinya untuk menyembah Tuhan. 因为有时候呢，我们来到教会当中，虽然是参加崇拜，但是我们的心还未预备好。 Mungkin ada permasalahan yang menggelisahkan hati kita. 有可能我们所面对的问题使我们无法安心。 Ada kekhawatiran, ada mungkin kemarahan. 有可能呢，我们会有忧虑，或者是我们会有这个愤怒的心。 Nah, di sanalah kita perlu memohon supaya Tuhan menolong kita bisa berfokus kepada Allah. 所以在这样的情况之下，我们需要圣灵的帮助，使我们能够在敬拜当中，我们的专注只是在上帝。 Kita perlu memohon supaya terlepas dari kondisi yang kita alami, kita tetap bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. 就是我们恳求主帮助我们能够让我们从这些困境当中、这个问题当中释放出来，以致我们能够在敬拜的时候全心全意的来敬拜神。 Kita juga perlu sungguh-sungguh memohon supaya Roh Allah itu membangkitkan roh kita sehingga kita bisa memuji Tuhan. 所以我们需要上帝的灵来唤醒我们，我们才能够满怀热情的来敬拜上帝。 Kita bisa bersyukur, kita bisa menyembah dengan penuh semangat dengan segenap hati kita. 就是我们能够献上我们的感恩，以致我们能够满怀热情的来敬拜我们的上帝。 Dan Bapak Ibu, kita pun perlu membuka hati dan pikiran kita terhadap setiap firman Tuhan yang ada. 弟兄姐妹们，我们也需要敞开心门，接受上帝存在的每一句话。 Ibadah kita dari awal sampai akhir sesungguhnya dipenuhi oleh berbagai firman Tuhan. 其实呢，我们的崇拜从一开始到结束呢，是充满着神的话语。 Mulai dari panggilan beribadah, 开始这个关于开会之前的呼召， lagu-lagu, 还有诗歌， bahkan ayat janji pengampunan dosa, 或者呢应许赦罪的经文， pengakuan iman rasuli dan juga khotbah. 使徒信经一直讲到。 Semua ini adalah kesempatan untuk kita kembali mendengarkan firman Tuhan. 其实这一切呢，都是让我们这个机会呢，再次的听到神的话语。 Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita hayati semuanya itu. 弟兄姐妹们，让我们整个心完全投入这些的这个程序当中。 Mari kita melihat ini sebagai satu kesempatan kita diisi dan diubahkan oleh firman Tuhan. 让我们看着呢，这些呢是上帝呢帮助我们，使我们能够我们的心灵能够充满着神的话语， Sehingga kita bisa mengenal Tuhan dengan benar dan pada akhirnya juga menyembah Dia dengan benar. 以致呢我们能够对上帝的真正的认识，以及我们的灵命得以成长。 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， Bapa sesungguhnya menghendaki dan mencari penyembah-penyembah yang sejati. 其实呢，我们的天父是正在寻找真正崇拜他的人， Dia mencari orang-orang yang menyembah Dia sungguh-sungguh dalam roh dan kebenaran. 因为上帝正在寻找我们用心灵诚实敬拜他的人。 Betapa besar anugerah Tuhan, Dia yang mencari kita, bukan kita yang mencarinya. 上帝的恩典是何等的大，因为是他在寻找我们，不是我们在寻找他。 Tidak peduli kita berasal dari denominasi atau gereja mana, 关键不在我们是在那一个的教会，或者是你出自那一个这个民族， kita dari suku apa, 它只是那一个的民族 latar belakang keluarga yang seperti apa. 你的背景呢是如何？ Bahkan jikalau kisah hidup kita rasa sekarang seperti wanita Samaria yang bobrok. 甚至呢，我们感觉到我们的生活呢，就是像刚才呢，生活呢不正经的这个撒玛利亚妇人一样。 Allah mencari dan mengundang setiap kita. 上帝正在寻找，而且邀请我们。 Dia rindu untuk bersekutu dengan kita. 上帝渴望我们与他建立关系。 Dia rindu kita itu menyembah Dia dengan segenap hati kita, segenap akal budi kita. 上帝渴望呢，我们全心全意的来敬拜他。 Maka dari itu maukah kita merespons undangannya? 我们是否愿意回应他的邀请？
Maukah kita menjadi penyembah-penyembah yang sejati, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? 是否我们愿意成为一个真正的崇拜者，就是用心灵诚实来敬拜我们的上帝？ Bapak Ibu, kiranya ketika kita datang beribadah minggu demi minggu, 弟兄姐妹们，但愿我们每一个的主日崇拜， biarlah sungguh hati kita lah yang menyembah Tuhan. 是我们真正的用我们的心灵来敬拜上帝。 Seperti lagu pertama yang tadi kita nyanyikan, Heart of Worship. 就如刚才我们所唱的第一首的诗歌， Tuhan tidak mau hanya sekedar lagu kita. 上帝呢并不是希望呢只是我们所献唱的诗歌， Tuhan tidak hanya mau sekedar ekspresi tangan kita, bibir kita yang bergerak. 上帝不是只是希望呢我们用我们的嘴唇、我们的手呢表达我们的情绪。 Yang Tuhan inginkan adalah hati kita yang sungguh-sungguh rindu untuk menyembahnya. 但是上帝希望的就是我们要用我们的心，真正的有一个真正渴慕敬拜他的心。 Oleh karena itu, mari kita terus mengandalkan pertolongannya untuk menyembah Tuhan. 所以我们需要主帮助我们，让人圣灵来帮助我们，使我们能够真正的来敬拜他。 Di gereja, di dalam seluruh hidup kita, dimanapun kita berada, kita mau menjadi penyembah-penyembah yang benar. 无论我们身在何处，是在教会里面，或者在教会以外，让我们都是能够成为真正的崇拜者。 Allah yang telah mencari dan menyelamatkan kita, 因为是上帝先寻找我们，而且他拯救了我们， Dia juga yang akan memampukan kita menjadi penyembah-penyembah yang sejati, 也是上帝赐给我们能力，使我们能够成为一个真正的崇拜者， yang berkenan di matanya dan memuliakan namanya. 讨神的喜悦，而且能够荣耀神的名。 Mari jadilah penyembah-penyembah Bapa yang benar. 主啊，让我们弟兄姐妹们，让我们每一个人成为一个真正的崇拜者， yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. 就是用心灵和诚实敬拜主的人。 Amin. Tuhan menolong kita semua. 阿们，愿主帮助我们每一位。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告。 Ya Bapa, Engkau yang tahu keadaan hati kami. 天父，唯有你才知道我们的心思意念。 Engkau tahu mungkin di dalam hidup kami ada banyak godaan. 主啊，你知道我们生活当中面对很多的诱惑， Ada banyak tantangan untuk bisa menyembah Engkau sungguh-sungguh. 很多的这个挑战，使我们不能够全心全意来敬拜你。 Entah itu pergumulan maupun kesenangan dunia. 他只是的享乐，或者是面对很多的这个挑战。 Tuhan tolong kami untuk menyembah Engkau Tuhan. 主啊，求主你帮助我们能够真正的用心来敬拜你。 Tolong kami supaya kami bisa menyadari betapa Allah itu sungguh layak disembah. 主啊，让我们每一个人感受到我们的上帝是真正的值得、配得我们敬拜的上帝。 Engkau adalah Allah yang agung, Allah yang indah, Allah yang telah mengasihi kami. 你是伟大的上帝，你是爱我们的上帝。 Bukakan mata kami ya Tuhan, 主啊，求主你打开我们的属灵的眼睛， baik saat kami beribadah di gereja maupun di dalam kehidupan kami sehari-hari. 无论是我们在教堂的敬拜，或是在我们每天的生活当中。 Berikan kami hati yang rindu untuk bersekutu denganmu. 主啊，赐给我们有一个渴慕的心，愿意与你有亲密的交通。 Berikan kami hati yang mau untuk menyembah Engkau. 主啊，求主你赐给我们个愿意敬拜你的心， Menjadikan Engkau Raja di atas segalanya. 让我们把你成为万王之王。 Tolong kami yang lemah dan terbatas ini ya 主啊， Tuhan. 求主你帮助这软弱、这个有限的人。 Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. 主啊，为着你所赐下的话语，向你献上感 Kiranya 谢。 Engkau yang terus mengingatkan setiap kami akan kebenaran firman-Mu. 主啊，但愿你的真理再次的提醒我们每一个人。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. 我们奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。